Okay. Pastikan kamu nampak slide. Okay, kita akan start sekarang. Maksudnya ini pertama kali kita bersua di alam maya. Selalunya cikgu record video, betul? Jadi kita akan selang-selikan pembelajaran kita sekarang, iaitu ada 2 minggu lagi kita akan PDPR, iaitu seminggu yang ni dengan minggu depan dan selepas raya. Okey, jadi cikgu akan selang-selikan lah. Kita akan ada Zoom meeting dan ada kena record. Okey, kita akan start dulu. Okey, isu topik kita yang akan kita pelajari hari ini adalah pendidikan kesihatan, masih peers, iaitu topik 5.0 kekeluargaan, iaitu perkahwinan. Okey, siapa yang tak nak kahwin, betul? Semua yang ada pasangan ingin berkahwin, betul? Tetapi untuk usia kamu, rasanya tak disarankanlah kahwin awal, betul? Tak disarankanlah kahwin awal. Okey, mungkin ada isu-isu sensitif yang akan secara tidak sengaja disentuh nanti. Jadi cikgu mohon maaf dulu. Jadi tujuan topik kita hari ini adalah untuk pembelajaran sahaja. Baiklah, kita tengok slide yang pertama. Okey, ada 3 standard pembelajaran. 3 standard pembelajaran iaitu yang pertama, kamu hendaklah tahu apa itu tujuan perkahwinan. Kita akan cover di dalam semua topik kita hari inilah. Dan yang kedua, mengaplikasikan cara menyesuaikan diri sekiranya berlaku perubahan dalam struktur keluarga. Maksudnya kalau berlaku perubahan struktur keluarga ini, contoh mungkin ada kematian ke, penceraian ke, itu maksudnya perubahan dalam struktur keluarga. Dan yang ketiga, standard pembelajaran yang seterusnya adalah menilai peranan individu dalam keluarga nukleus, keluarga kembangan atau keluarga tunggal. Okey, yang ini sebab nanti cikgu akan upload video pembelajaran kita ini di dalam YouTube. Kalau kamu tak dapat nak salin, nanti kamu boleh salin. Ataupun kamu tunggu Khamis, kamu dapat buku teks dan kamu boleh salin lah. Buat nota masa kamu dapat buku teks. Okey. Ada soalan, feel free to interrupt ya. Tetapi pastikan ada salam lah. Okey. Kita tengok, okey, pengenalan. Apa yang dimaksudkan dengan perkahwinan? Okey, perkahwinan merupakan satu ikatan sah yang menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan. Ikatan sah, maksudnya semua agama menggalakkan perkahwinan. Kalau nak duduk bersama, kena berkahwin. Kena halalkan hubungan di antara lelaki dan perempuan. Bukannya lelaki dengan lelaki, bukannya perempuan dengan perempuan. Lelaki dengan perempuan. Okey, itu pengenalan perkahwinan yang pertama. Okey, yang kedua, seperti yang cikgu cakap tadi, semua agama menggalakkan perkahwinan bagi mengelakkan terjadinya perbuatan yang tidak bermoral. Okey, perbuatan yang tidak bermoral ini adalah sepertinya seks bebas lah. Melakukan seks dengan bertukar-tukar pasangan tanpa apa? Tanpa adanya ikatan. Okey, cikgu harap setakat ni fahamlah, sebab kita baru pengenalan. Okey, next slide. Okey, ada 5 faedah perkahwinan. Ini take note. Mungkin cikgu buat quiz ke nanti apa. Okey, ada 5 faedah perkahwinan di sini. Okey, yang pertama, dapat membentuk sebuah institusi kekeluargaan. Apabila ada perkahwinan ni, mestilah ada ayah, ibu, adik, abang, kakak. Macam itulah. Kalau kamu anak tunggal pun sama juga. Ada ibu, ada ayah. Okey, yang B, dapat mengelak terjadinya perbuatan yang tidak bermoral. Seperti seks bebas tadi lah. Maksudnya apabila kamu berkahwin, kamu terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral. Okey, C pula, tengok yang ketiga. Boleh membentuk keluarga baharu dalam masyarakat. Kita menyumbang kepada populasi rakyat di negara kita. Contoh rakyat Malaysia lah, kita kan rakyat Malaysia. Jadi kita menyumbang kepada populasi rakyat di negara kita. Itu maksudnya keluarga baharu lah. Maksudnya dia ada perkembangan. Okey, kamu dah cukup usia, kamu kahwin. Kamu pula yang menghasilkan keluarga baharu. Okey, yang seterusnya, yang keempat. Yang keempat, dapat mengesahkan ayah kepada anak yang dilahirkan oleh seseorang wanita. Ini paling utama jugalah sebenarnya. Dapat mengesahkan ayah kepada anak yang dilahirkan oleh seseorang wanita. Maksudnya, lahir-lahirnya kamu mestilah berbapakkan ayah kamulah. Itu faedahnya perkahwinan. Kalau ada isu-isu sensitif, cikgu minta maaf dulu sebab sekarang ni tujuan kita hanyalah untuk
belajar supaya kamu tidak mengulangi kesilapan-kesilapan. Mungkin ada kesilapan, maksudnya kamu usia remaja sekarang, kamu jangan terlalu ikut darah muda kamu. Kalau nak berkapal tu, sila jangan melebihi batas. Kamu masih belum cukup umur. Macam itulah. Okey, yang seterusnya, yang terakhir faedahnya, dapat mewujudkan pertalian antara keluarga lelaki dan perempuan. Yang ini once kamu dah kahwin di antara ibu dengan ayah kamu akan ada cousin sebelah ibu kamu, sebelah ayah kamu. Kamu akan ada silaturahim dengan family di sebelah ibu kamu ataupun di sebelah ayah kamu. Itu maksudnya mewujudkan pertalian. Mungkin bukan pertalian sedarah. Mungkin mewujudkan pertalian keluarga. Okey, itu adalah faedah perkahwinan. Okey, sekarang kita akan tengok jenis-jenis keluarga. Kita ada beberapa jenis keluarga. Okey, yang pertama kita tengok jenis keluarga yang pertama adalah keluarga tunggal. Keluarga tunggal ini mempunyai salah seorang, sama ada ibu atau bapa serta anak. Anak lah, maksudnya anak tu tak kira lah anak kandung ataupun anak angkat. Maksudnya salah seorang, sama ada ibu atau ayah lah, mungkin si bapa dengan anak, si ibu dengan anak. Hal ini terjadi, kamu akan digelar keluarga tunggal sekiranya ibu atau bapa tidak tinggal bersama dah. Maksudnya disebabkan oleh penceraian ataupun kematian. Itu maksudnya keluarga tunggal. Unless ibu atau ayah kamu, contohlah kalau bercerai, ibu atau ayah kamu kahwin semula, betul? Kahwin dengan orang lain lah. Maksudnya kamu akan jadi keluarga nukleus balik, keluarga asas. Sebab ada ibu atau ayah. Kalau salah seorang tiada dalam family kamu, maksudnya itu adalah keluarga tunggal. Okey, jelas? Okey, kita tengok jenis keluarga seterusnya. Okey, jenis keluarga seterusnya adalah keluarga nukleus. Keluarga nukleus maksudnya keluarga asas, induk dia. Maksudnya terdiri daripada ibu, bapa, anak kandung atau anak angkat yang tinggal serumah. Ini maksudnya keluarga nukleus, maksudnya keluarga asas lah. Terdiri daripada suami, isteri dan anak. Okey, tak perlulah cikgu jelaskan lagi, maksudnya itu keluarga asas. Okey, sekarang kita tengok pula jenis keluarga yang ketiga, iaitu keluarga kembangan. Okey, keluarga kembangan adalah hasil daripada beberapa keluarga nukleus yang tinggal serumah. Ini selalunya kita tengok kalau dekat kampung, rumah panjang kan selalunya. Di antara suami, isteri, anak, ibu bapa dan adik-beradik. Contoh, ayah kamu, uncle kamu tinggal sekali. Maksudnya itu adalah keluarga kembangan. Okey, nanti di akhir pengajaran kita nanti cikgu akan nilai tahap pemahaman kamu terhadap jenis-jenis keluarga. Maksudnya kamu akan mengkaji jenis-jenis keluarga kamu sendiri. Okey, itu di penghujung nanti ya. Baiklah, kita tengok seterusnya. Okey. Peranan individu dalam keluarga. Okey, ini adalah peranan individu, maksudnya standard pembelajaran yang ketiga. Kita akan menilai peranan setiap individu dalam keluarga. Perlukah cikgu terang satu persatu semua poin yang cikgu letak ni? Perlukah? Seorang jawab. Perlu cikgu ulang, perlu cikgu terangkan peranan? Boleh. Boleh? Okey. Maksudnya peranan individu dalam keluarga, kalau bapa dia akan berperanan sebagai bapa lah, iaitu sebagai ketua keluarga, memberi bimbingan, didikan dan pelajaran kepada setiap anggota keluarga. Peranan seorang bapa juga adalah melindungi keluarga. Yang cikgu dah highlight color merah itu maksudnya adalah kata kunci ya. Menyara kehidupan. Maksudnya bapa kamu akan menyediakan makan minum kamu, pakaian kamu, kalau kamu sakit dia yang bawa kamu, tempat tinggal, yang memastikan kamu ada tempat untuk berteduh. Okey, berlaku adil. Maksudnya adil lah di antara kamu dengan adik-beradik, dengan abang kakak kamu. Okey, maksudnya tak pilih kasih lah. Dan menyelesaikan masalah sekiranya ada perbalahan di antara adik-beradik ke, ahli keluarga yang lain ke, dan seterusnya mewujudkan perpaduan. Okey, apa pula peranan seorang ibu? Okey, ibu dia akan mengamalkan nilai-nilai kasih sayang. Sebab itulah kamu banyak dengar ibu-ibu kamu membebel, jangan itu, jangan ini, jangan PUBG, jangan Mobile Legend. Macam itulah. Okey, seterusnya menjaga kebersihan diri dan keluarga. Memastikan kamu sentiasa kemas. Kalau kamu pukul 12 tengah hari bangun, mandi kan, mesti mak kamu dah membebel. Sebab apa?
Ada patut anak dara, anak bujang tak mandi lagi tengah hari. Macam itulah. Okey, yang ketiga, mendidik dan mengasuh anak-anak dengan sempurna. Ini samalah tanggungjawab bapa dengan ibu tadi. Maksudnya saling bekerja sama. Okey, seterusnya menguruskan hal ehwal rumah tangga. Hal ehwal rumah tangga ni maksudnya masak ke, apalah yang di rumah sana, yang berkaitan dengan rumah dan tangga. Okey, seterusnya melayan anak-anak dan suami, membantu menyelesaikan masalah anak-anak. Contoh kalau kamu ada masalah dengan homework kamu ke, dia akan bantulah. Sebab bapa dia kerja kan. Contohlah kalau ibu tak bekerjaan, dia akan bantu kamu di rumah. Okey, kita tengok pula peranan individu dalam keluarga. Okey, anak, apa pula peranan anak? Peranan kamulah. Kamu adalah anak sekarang. Menghormati ibu bapa dan anggota keluarga yang lain. Okey, yang kedua, membantu ibu bapa menyelesaikan tugas-tugas harian di rumah. Kalau ibu bapa minta kamu tolong cuci pinggan ke, kemas, lipat baju ke, jemur baju ke, maksudnya itu adalah peranan kamu sebagai seorang anak. Kamu tak boleh nak, walaupun kamu membebel sambil buat kerja tu, tak apalah, yang penting kerja jalan. Itu membantu jugalah. Walaupun mulut pun, asyik-asyik saya, cuci pinggan pun asyik-asyik saya. Macam itulah. Okey? Yang seterusnya, taat dan patuh kepada suruhan ibu bapa. Maksudnya, taat dan patuh kamu kena ikutlah. Walaupun dalam hati tadi membebel je kamu kan. Tapi kamu kena taat dan patuh sebab kamu adalah anak kepada ibu dan bapa kamu. Okey, seterusnya sentiasa mengembirakan hati ibu bapa. Menjaga kebajikan ibu bapa setelah mereka tua. Dan yang last sekali, mencurah kasih sayang kepada ibu bapa. Ingat itu adalah peranan seorang anak. Peranan semua anak kepada ibu dan bapanya. Tak ada soalan setakat ni kan? Okey, slide seterusnya. Peranan individu dalam keluarga ini kalau kamu seorang abang atau kakak dan ataupun kamu seorang adik. Ini dia ada, kita ada, orang kata ada piramid peranan-peranan kita dalam family. Contoh kalau abang dan kakak selalu bully kamu, mungkin itu peranan yang tidak sepatutnya. Okey. Peranan abang dan kakak yang sepatutnya adalah dia akan menggantikan tugas ibu bapa semasa ketiadaan mereka. Maksudnya kalau ibu bapa kamu outstation, contohlah balik rumah panjang ke ataupun ada hal-hal yang memerlukan ibu bapa kamu balik kampung, masa tu kamu di rumah di bandar sebab kamu ada online class. Jadi abang atau kakak kamu lah yang akan menggantikan tugas ibu bapa. Masak ke, macam itulah. Jangan pula kamu sebagai abang dan kakak asyik-asyik ajak adik main PUBG lah, main Mobile Legend lah. Itu bukan peranan yang elok. Okey, yang kedua bertolak ansur antara adik-beradik. Maksudnya mengalah lah. Okey, yang ketiga menghormati hak adik-adik dan anggota keluarga yang lain. Dan last sekali sentiasa mendoakan kesejahteraan ibu bapa dan keluarga. Kalau berdoa tu selitkan doa untuk ibu bapa dan ahli keluarga yang lain. Okey, peranan adik pula. Menghormati ibu bapa, abang, kakak serta orang yang lebih tua lah. Itu memang adik lah. Sebab adik muda kan dalam family kita. Kalau yang muda macam itulah, dia kena hormati semua orang yang lebih tua darinya. Dan seterusnya meminta bantuan abang atau kakak dengan cara yang baik. Ini tak perlu nak bergaduh-gaduh minta bantuan. Dan yang ketiga, berdikari dalam pengurusan diri. Itu adalah peranan abang, kakak ataupun adik. Tadi kita tengok peranan anak, betul? Ini sekarang abang, kakak atau adik. Maksudnya dia narrow down lagi setiap peranan. Okey, seterusnya. Ini peranan suami atau isteri. Kalau kamu 20 tahun akan datang, kamu dah kahwin, inilah peranan kamu sebagai suami ataupun isteri. Cikgu masukkan 20 tahun akan datang. 20 tahun akan datang. Bukan maksudnya 5 tahun, 10 tahun akan datang, kamu dah bersuami dan beristeri. Okey, yang pertama peranan suami, menyediakan tempat perlindungan untuk isteri dan anak-anak. Memberi nafkah kepada isteri, memberi sepenuh kasih sayang kepada isteri dan anak-anak, bukan kepada isteri orang lain. Ingat tu. Seterusnya, menghormati hak isteri dalam mengendalikan hartanya. Itu adalah peranan seorang suami. Okey, isteri pula patuh, taat dan menghormati suami sendiri, bukan suami orang lain. Okey, seterusnya jujur, ikhlas dan amanah memikul tanggungjawab sebagai seorang isteri. Dan yang ketiga, sentiasa menjaga harta suami. Maksudnya jaga harta tu bukan si suami bagi si isteri kad kredit, kamu pergi semua borong beli emas. Macam tu bukan. Maksudnya sentiasa menjaga harta tu, maksudnya untuk kepentingan anak, keperluan anak seperti buku ke apa-apa yang perlulah.
Okey, seterusnya memberi sepenuh kasih sayang kepada suami dan menjaga kepribadian diri. Once kamu dah jadi isteri orang, kamu kena jaga status kamu sebagai isteri orang. Ibu kepada anak-anak. Maksudnya macam tu. Okey, habis tentang peranan individu dalam keluarga. Jadi kita sorry ya, cikgu kena cepatkan sebab kita ada 1 jam saja. Okey, seterusnya. Alright, kepentingan institusi kekeluargaan. Ada 4 di sini ya. Kenapa institusi kekeluargaan itu penting? Okey, yang pertama merupakan asas yang penting kepada pembangunan sebuah negara. Maksudnya keluarga yang bahagia dia akan melahirkan insan atau rakyat yang akan dapat membantu kepada kesejahteraan sebuah negara. Maksudnya kalau keluarga bahagia, tak adalah anak dia terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang tidak elok lah, seperti ambil dadah ke, seks bebas ke. Maksudnya itulah institusi kekeluargaan, kepentingannya. Yang kedua, membentuk sikap positif yang menjamin masa depan yang cemerlang. Ini samalah tadi, dia berkait. Okay, yang ketiga, menjadi tempat untuk menyemai nilai-nilai moral kepada anak-anak. Maksudnya, anak-anak dia akan menjadikan ibu bapa sebagai role model. Maksudnya, kalau ibu dan bapa kamu bersikap baik ataupun maksudnya menjaga tata susila di rumah, maksudnya secara tidak langsung kamu sebagai anak, kamu akan ambil benda yang baik dari ibu bapa kamu, betul? Kalau benda yang buruk, kalau boleh janganlah kamu ikut. Sebab sekarang kita di era globalisasi, semua boleh guna otak untuk berfikir. Guna otak yang waras tu untuk berfikir. Untuk membandingkan apa yang buruk dan apa yang baik. Okay? Dan last sekali, mewujudkan generasi yang akan menegakkan agama, bangsa dan negara. Itu kamu adalah generasi akan datang, maksudnya generasi barulah, belia. Okay? Maksudnya kamu kena dijagalah dari usia kamu sekarang ni. Tak. Maksudnya dari kamu lahir dan sehingga kamu sekarang ni, kamu hendaklah dididik. Mana tahu kamu adalah wakil rakyat 20 tahun akan datang, jadi YB ke, jadi menteri ke. Jadi kamu gunakan kepakaran kamu, nilai-nilai moral yang ada dalam diri kamu tu untuk menegakkan agama, bangsa dan negara. Baiklah, habis tentang kepentingan. Sekarang, alright. Maksudnya slide cikgu dah habis. Sebab dah ada soalan. Ada soalan setakat ni sebelum cikgu proceed dengan soalan-soalan? Ada soalan? Tiada. Tiada? Tiada? Tiada. Okey, kalau tiada, cikgu nak kamu tengok betul-betul. Tengok betul-betul soalan tersebut, baca dan cikgu nak kamu jawab. Oh, no. Cikgu nak kamu jawab. Cikgu bagi masa dalam beberapa minit ni untuk kamu menjawab. Boleh? Kita bincang sama-sama. Cikgu nak tengok kefahaman kamu. Setakat ni ada soalan? Memang tak ada. Maksudnya kamu fahamlah dengan topik kita hari ni, iaitu kekeluargaan, perkahwinan. Kristiani, kamu faham tak? Kalau cikgu Bolehlah. Kalau cikgu sebut nama seorang-seorang, cikgu suruh jawab. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Kita tengok penerangan soalan. Okey. Adam merupakan seorang murid tingkatan 1. Dia berasal dari keluarga yang miskin. Boleh salin. Kalau kamu sempat salin, kamu salin. Malangnya, sikap Adam berubah menjinakal setelah kematian bapanya 2 bulan yang lalu. Hal ini kerana dia kurang mendapat perhatian dan bimbingan daripada ibunya yang sibuk bekerja mencari wang bagi menyara masih dapat tengok kan? Menyara keluarga mereka. Berdasarkan situasi tersebut, yang pertama, nyatakan perubahan yang berlaku dalam struktur keluarga Adam. Ibunya yang sibuk. Apa, Desmond? Ibunya yang sibuk bekerja mencari wang. Okey, sekarang ni perubahan struktur yang cikgu cakap tadi macam mana? Maksudnya keluarga asas adalah ada seorang suami, isteri dan anak, betul? Betul? Maksudnya itu adalah keluarga Betul. nukleus.
Sekarang ni, Adam dia telah kematian bapanya. Jadi apa perubahan dalam struktur keluarga Adam? Keluarga Perubahan tunggal. Oh yes, betul. Maksudnya keluarga Adam sekarang adalah keluarga tunggal. Adam menjadi anak apa? Tunggal. Anak Tunggal. yatim, anak yatim. Yatim. Anak yatim. Anak yatim kalau dia jadi anak yatim maksudnya dia kehilangan salah seorang. Kalau dia kehilangan kedua-dua dia akan disebut anak yatim piatu. Tahu perbezaan sekarang? Okey, itu maksudnya jadi ibunya akan menjadi ibu tunggal. Okey, itu adalah jawapan untuk soalan nombor 1. Nyatakan perubahan yang berlaku dalam struktur keluarga Adam. Okey, yang kedua. Apakah cara yang sepatutnya dilakukan oleh Adam untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku? Kalau kamu di tempat Adam, apa yang kamu lakukan? Daripada kamu bersikap nakal. Saya rasa apa tu? Saya rasa saya kerja macam tu lah. Kamu Awang, kamu kerjalah, bantu ibu. Tapi kamu student lah Awang. Macam mana kamu nak kerja? Tak cukup umur. Kerja apa tu? Kerja part time. Kerja part time. Okey, boleh membantu ibunya, mungkin membantu ibu di rumah. Okay, thank you Adam, Awang. Adam pula. Elisha, ada jawapan? Elisha? Kita sebagai manusia patut menerima dengan hati yang ikhlas. Menerima dengan hati yang ikhlas kalau kamu sebagai Adam lah. Ya. Siapa yang cikgu tengok tadi? Sekejap Zaria pula. Zaria? Apa yang kalau kamu cikgu. Kalau kamu di tempat Adam, apa yang kamu lakukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku? Mencari bimbingan dari kawan. Okey, boleh diterima. Okey, maksudnya semua jawapan Menteri betul lah. Maksudnya macam yang Awang cakap tadi, mungkin membantu ibunya lah. Mungkin dia cakap part time, mungkin weekend dia part time boleh. Kalau weekday, contoh kalau kamu sesi petang, pagi tu kamu tolonglah ibu kamu di rumah. Mungkin kamu ada adik kecil kan. Okey, yang kedua, kamu akan menjadi anak yang mendengar nasihat ibu kamu. Kamu tahu ibu kamu sedang sibuk bekerja, kamu janganlah bebankan ialah dengan masalah-masalah kamu, masalah disiplin di sekolah. Okey? Belajar bersungguh-sungguh juga untuk memperbaiki keluarga kamu. Okey. Maksudnya last sekali Adam juga perlu berdikari. Okey? Dapatlah untuk soalan nombor 2. Bagaimana cara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku? Seandainya ada perubahan berlaku dalam family kamu, tak semestinya keluarga asas menjadi keluarga tunggal. Perubahan boleh berlaku juga kalau keluarga asas menjadi keluarga kembangan. Extended family tadi. Maksudnya kamu dalam satu rumah tu ramai-ramai yang tinggal satu bumbung. Maksudnya kamu akan ada banyak perangai dan karenak masing-masing. Maksudnya kamu kena tahu macam mana cara untuk membawa diri. Makin ramai orang dalam family tu, macam mana cara kamu membawa diri dan menyesuaikan diri. Okey, last sekali soalan yang terakhir. Nyatakan kepentingan menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku. Apa kepentingan? Kalau kamu menyesuaikan diri, kalau kamu berjaya menyesuaikan diri. Dalam kes Adam ini tadi. Anyone? Awang tak ada? Awang tak ada jawapan ke Awang? Ya, apa soalannya tadi? Nyatakan kepentingan menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku. Untuk apa tu? Untuk menghadapi cabaran hidup lah. Ya, maksudnya kesinambungan dari cerita Adam tadi lah. Dah garuk kepala dah. Dapat membantu orang lain. Dapat membantu orang lain. Okey, betul. Maksudnya, bila kamu berjaya menyesuaikan diri dekat perubahan berlaku, kalau kamu pergi sekolah, kamu dapat membantu orang lain kalau mereka menghadapi hal yang sama. Okey? Lagi? Cikgu bagi satu clue. Supaya tidak menjatuhkan nama baik keluarga. Itu kepentingan menyesuaikan diri. Maksudnya apabila kamu sekolah, kamu tak jadikan kehilangan ayah kamu tu sebagai cabaran dalam hidup kamu. Sebagai beban lah, bukan cabaran. Sebagai beban. Memang cabaran. Kehilangan orang yang kita sayang, betul. Itu adalah cabaran. Tapi jangan jadikannya sebagai beban untuk kamu drop dengan persekolahan lah. Okay? Seterusnya, cikgu bagi jawapan lah. Kalau yang lain tak dapat bagi jawapan. Okey?
Yang pertama tadi, supaya tidak menyatukan nama baik keluarga. Yang Kristiani sebut tadi, supaya dapat membantu orang lain. Seterusnya, supaya masalah emosi dapat ditangani dengan bijaksana. Dan last sekali, masa depan dalam bidang pembelajaran tidak terjejas. Okey, maksudnya cikgu berharap kamu dah dapatlah, maksudnya perubahan struktur keluarga, bagaimana cara menyesuaikan diri dengan apa kepentingannya tadi ya. Okey, jadi pembelajaran kita sampai di sini saja dan homework kamu, cikgu nak tengok kamu faham ke tidak. Okey, nampaknya Kevin dia ada say something dekat chat box. Nanti cikgu tengok. Kamu punya tugasan, cikgu nak nilai sama ada kamu faham ke tidak apa pembelajaran kita pada hari ini. Excuse me, boleh catat tak? Maksudnya, hasilkan sebuah folio silsilah keluarga anda, family tree. Tahu kan family tree, Awang? Family tree. Cikgu, boleh Yes. ulang balik? Okey. Family tree-nya keluarga asas. Iya. Sekejap, keluarga tunggal. Okey. Cikgu ulang balik ya. Hasilkan sebuah folio silsilah keluarga anda. Ini maksudnya bukan folio lah, maksudnya just guna buku ataupun A4 paper. A4 paper macam ni. Yang penting boleh muat kamu punya family tree. Okey? Hasilkan sebuah folio silsilah keluarga anda. Okey? Kaitkan dengan jenis-jenis keluarga yang telah dipelajari. Tahu kan? Faham tak? Tak faham? Okey, macam ni. Cikgu nak kamu, homework ni senang. Kamu lukislah family tree. Tak kisah ikut kreativiti kamu. Kamu nak lukis pokok ke yang ada daun besar di antara ibu, ayah. Lepas tu dahan-dahan dia itu adalah kamu dengan adik-beradik yang lain. Maksudnya kamu kena buat silsilah keluarga ni ikut jenis-jenis keluarga yang kita dah belajar tadi. Kan kita dah belajar 3 jenis keluarga, betul? Betul? Nukleus, tunggal dengan kembangan. Ada 3, betul? Maksudnya kalau sekarang ni, kamu dekat Bintulu sekarang ni, duduk dengan uncle kamu, dengan aunty kamu ke, dan ada kamu dalam tu. Maksudnya kamu keluarga kembangan lah. Maksudnya kamu kena letak semua ahli keluarga tu dalam satu family tree. Kalau kamu keluarga tunggal, letaklah mungkin ayah kamu, lepas tu kamu dengan adik kamu. Itu keluarga tunggal. Maksudnya kamu kena kaji keluarga kamu sendiri. Faham? Faham tak setakat ni? Is it faham? Cikgu bagi tempoh sama jugalah, 1 minggu. Maksudnya kita jumpa lagi next week. Cikgu nak tengoklah. Tapi kalau dah siap, kamu boleh hantar kepada cikgu tahu. Cikgu akan cek dulu, tengok sama ada betul atau tidak dan cikgu bagi balik, kamu betulkan. Faham setakat ni? Is it? Faham? Faham. Okey. Ada apa-apa soalan tak sebelum cikgu tamatkan kita punya sesi hari ini?